Cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja dibawa ke Kabinet esok. 3 RUU berkaitan levi dan 2 RUU berkaitan cukai dilulus untuk pindaan. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Asami, Berita Parlimen. Cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS dibawa ke Kabinet esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin memaklumkannya pada sidang Dewan Negara. Saya beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa selepas perbahasan kita hari ini, saya sendiri akan bawa ke Kabinet. Ini tanggungjawab saya untuk bawa kepada Kabinet hari Rabu ini dan saya akan lakukan. Kita tak perlu takut, bimbang. Kita mahukan ketulusan, kita mahukan keadilan. Itu pun kehendak saya. Bahawa mereka yang kalau sekiranya ada penyelewengan, salah guna kuasa, unsur-unsur rasuah, semuanya terpaksa berhadapan dengan muka keadilan. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul berkaitan projek LCS. Usul dikemukakan Senator Lim Hui Ying mengikut Peraturan Mesyuarat 17/1 berkaitan isu berkepentingan awam yang memerlukan segera dibahaskan. Seramai 10 ahli Dewan Negara mengambil bahagian dalam perbahasan kira-kira sejam itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamuddin turut mengulangi keputusan Kabinet yang bersetuju dengan pelan pemulihan projek LCS yang membenarkan tempoh mobilisasi dilaksanakan selama 6 bulan. Ia bagi membolehkan rundingan dibuat dengan pihak pengeluar produk tulen, OEM dan vendor tempatan, seterusnya memuktamadkan perancangan perolehan LCS seperti yang diperlukan oleh TLDM. Beliau turut menjelaskan tiada sebarang peruntukan tambahan dalam tempoh 6 bulan proses mobilisasi itu dan tiada keperluan untuk projek itu diteruskan syarikat lain kerana akan mengambil masa memilihnya yang akan melewatkan lagi projek berkenaan. Saya rasa dengan peruntukan yang saya ada mencukupi untuk mereka meyakinkan kepada saya, kepada Mendef, kepada kerajaan bahawa mereka mampu. Datuk Seri Syamuddin turut menjelaskan status menyahklasifikasikan, deklasifai laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKSTUPKK sudah dimulakan oleh Jabatan Perdana Menteri JPM dan dijangka selesai dalam masa terdekat. Katanya pengauditan forensik projek LCS pula akan mengambil masa sementara menunggu kelulusan Peguam Negara kerana dokumen itu bukan milik kerajaan, sebaliknya dimiliki Bustad Naval Shipyard Sdn Bhd. Siapa yang sebenarnya rasuah, siapa yang salah guna kuasa dengan klasifikasikan laporan JKSTUPKK dan audit forensik kita, mungkin orang ramai dapat melihat sendiri apa yang kita lakukan hari ini. Tidak ada perkara-perkara yang saya harap dapat menjejaskan kita. Sebelum itu, dalam sesi perbahasan 10 ahli Dewan Negara menekankan beberapa perkara dan persoalan, antaranya gesaan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Selaku warga negara Malaysia, saya sedar dan berasa malu dengan perilaku yang hina. Justru itu saya sebagai ahli Dewan Negara menuntut supaya memohon jemaah menteri menyembah kepada Majlis Raja-Raja penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja iaitu RCI yang melibatkan kontrak rundingan terus dengan nilai 9.128 bilion. Mengapa bayaran oleh pihak kerajaan sebanyak 6.083 bilion telah dilakukan tetapi sehingga kini tiada kapal diserahkan kepada TLDN? Saya bimbang sekiranya isu
sebesar ini tidak dicermati siasatan, maka akan mencemarkan nama dan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Kerajaan mesti serius untuk memastikan bahawa keadilan yang sebenar berlaku dan cepat-cepat kita memberitahu kepada rakyat supaya kepercayaan dunia kepada negara kita sentiasa kekal, sentiasa baik, kerana kita sudah tidak mahu berulang selepas insiden 1MDB ditambah dengan insiden LCS, dan kita tidak tahu lagi sekiranya ada lagi benda-benda besar yang bakal pecah dan bakal timbul dan bakal memalukan negara kita. Kerajaan tidak boleh melengahkan masa. SPRM dengan izin telah pun memberitahu bahawa di mana sebahagian besar wang itu dilabuhkan sekarang ini. Kalau Ketua Pesuruhjaya SPRM telah menyatakan bahawa sekian melebihi 1 bilion ringgit telah dilabuhkan di bank negara tetangga, maka kita mesti sudah ada trail of money dengan izin. Trail of money yang pergi ke sana, dan kenapa satu angka yang besar sudah dipindahkan ke Singapura. Sebab itu, saya nak menyatakan Tan Sri Datuk Seri Yang di-Pertua, bagi saya sebagai orang teknikal tidak mungkin mereka akan meluluskan hal-hal seperti ini kalau tidak ada tangan-tangan gaib yang sangat berkuasa. Mantan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia pernah mengutuskan bantahan pendiriannya melalui 10 surat kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Ketua Setiausaha Negara dan Perdana Menteri. Namun apa yang mengejutkan adalah tiada tindakan susulan yang diambil. Mengapa? Yang nak menggunakan kapal tersebut itu adalah Tentera Laut Diraja Malaysia. Tapi apakah pendapatnya tidak penting? Saya menyokong cadangan Ahli Dewan Rakyat YB Pago yang juga pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menggesa Kabinet supaya mewujudkan Suruhanjaya Bebas Diraja bagi menyiasat dakwaan penyelewaan berhubung projek pembinaan kapal tempur pesisir. Peralatan yang dibeli bagi projek LCS yang berjumlah 1.7 bilion dengan 15% daripadanya akan menjadi usang menjelang siapnya kapal SAS Clock. Apabila masuki perkhidmatan pemanjangan jangka hayat, kemudiannya sudah tentu alatan tadi perlu diganti. Ketika itu pastinya barangan yang usang itu melebihi 15%. Sebarang bentuk penyelewengan yang berlaku hendaklah sedaya upaya diambil tindakan, dan saya memberi kepercayaan kepada SPRM sebagai badan bebas untuk menjalankan siasatan setiap perincian yang masih ada kelompangan sehingga siasatan itu sampai ke lubang cacing. Juga dengan harapan tiada jerung yang terlepas dari pukat ini. Pertama, ada isu kelemahan pengurusan. Kedua, ada isu kelemahan perancangan. Ketiga, ada isu kelemahan kontrak. Dan keempat, ada isu kelemahan perolehan. Ini membawa kepada persoalan bahawa siapa yang memutuskan isu-isu dan keputusan-keputusan kewangan, peruntukan, pembayaran yang sepatutnya tertakluk kepada pekeliling perbendaharaan yang mengawal selia urusan kewangan negara ini. Saya nak sebut kepada YB Menteri, jangan warisi dosa orang lain. Ambil tanggungjawab hari ini untuk selesaikan perkara ini dengan segera. Dewan Negara hari ini meluluskan 5 rang undang-undang RUU yang termasuk RUU Levy Pelepasan Pindaan 2022, RUU Cukai Jualan Pindaan 2022, RUU Levy Kenderaan Barang-Barang Pindaan 2022, RUU Levy Keuntungan Luar Biasa Pindaan 2022 dan RUU Cukai Perkhidmatan Pindaan 2022. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, RUU Levy Pelepasan Pindaan 2022 berkata ia dilaksanakan bagi meminda Akta Levy Pelepasan 2019 Akta 813.
Sementara itu, beliau berkata RUU Levy Kenderaan Barang-Barang Pindaan 2022 dilaksanakan bagi meminda Akta Levy Kenderaan Barang-Barang 1983, Akta 294, RUU Levy Keuntungan Luar Biasa Pindaan 2022 dilaksanakan bagi meminda Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta 592 dan RUU Cukai Perkhidmatan dilaksanakan bagi meminda Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta 807. Pindaan ke-55 RUU tersebut dibuat bagi memasukkan peruntukan baru bertujuan menambah bait pentadbiran melalui peruntukan yang membolehkan fasilitasi tertentu diberikan kepada pembayar cukai khususnya semasa berlaku kecemasan awam seperti bencana alam atau krisis kesihatan awam seperti pandemik COVID-19. Levy pelepasan adalah usaha kerajaan mempelbagaikan hasil melalui satu bentuk cukai yang tidak langsung yang dikutip Jabatan Kastam. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Shahar Abdullah ketika menggulung perbahasan menjelaskan levy berkenaan dikenakan kepada individu yang meninggalkan Malaysia untuk keluar negara dengan kadar yang munasabah dan adil. Bagi mereka yang menaiki ekonomi, untuk negara-negara ASEAN hanya kita kenakan sebanyak RM8 sahaja. Untuk mereka bergerak Malaysia ke negara-negara ASEAN sebanyak RM8 dan sekiranya mereka mampu untuk pergi negara di luar negara-negara ASEAN, kita kenakan RM20 untuk kelas ekonomi. Sementara itu, bagi penumpang kelas perniagaan, levy pelepasan dikenakan kepada negara-negara ASEAN adalah sebanyak RM50 dan RM150 bagi pelepasan ke negara selain ASEAN. Datuk Muhammad Shahar juga memaklumkan levy pelepasan juga memberi layanan khas individu yang keluar negara untuk tujuan umrah, haji dan ritual agama lain. Semasa mereka membayar cukai pendapatan, mereka boleh rebate jumlah tersebut levy pelepasan 2 kali seumur hidup. Maknanya bagi pembayar-pembayar cukai, mereka boleh menyatakan butiran-butiran resit dan kita akan bagi secara rebate levy pelepasan ini sebanyak 2 kali seumur hidup. Menurutnya lagi, kerajaan juga bersedia menilai keperluan layanan khas levy pelepasan kepada pelajar yang menuntut di luar negara. Menggulung RUU Cukai Jualan Pindaan 2022, Datuk Muhammad Shahar berkata kerajaan menetapkan kadar 10% selepas membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Kadar yang telah kita tetapkan adalah sebanyak 10%. Namun ramai yang membandingkan adakah 10% ini adalah kadar yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Kalau saya nak bandingkan dengan Australia seperti mana saya sebut dalam bacaan yang pertama tadi, bacaan kali kedua, Australia menggunakan 10%, New Zealand menggunakan 15%, Norway menggunakan 25%, Singapura walaupun dalam bacaan yang pertama, bacaan kedua yang saya sebutkan tadi 7%, tapi Tuan Yang Pertua sebenarnya mereka pun belum buat keputusan lagi kerana tarikh pelaksanaan mereka adalah pada 1 Januari 2003. Mungkinlah di antara 7 ke 9%. Jadi saya kira bab kadar kita dapat faham bahawasanya kerajaan akan mengenakan 10% kepada barang-barang yang bernilai rendah. Pada sesi perbahasan RUU Levy Pelepasan Pindaan 2022, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bersetuju RUU tersebut penting dilaksanakan. Namun begitu, kerajaan perlu melihat pelaksanaan yang adil dan tidak menyusahkan serta membebankan rakyat. Apakah percukaian tersebut dengan harga atau nilainya berapa banyak atas setiap seorang? Keduanya, saya juga ingin mengetahui sebagaimana rakan-rakan kita jumlah yang dipungut hasil daripada levy pelepasan ini. Dan yang ketiganya, kita mahu kalau boleh pelaksanaan seperti ini biarlah bersifat adil dan adakah di sana terdapat pengecualian-pengecualian seperti orang mati yang dibawa balik atau dibawa
pergi. Begitu juga orang yang sakit kronik. Begitu juga hal-hal yang lain, termasuk sahabat-sahabat kita bertanya isu masalah mereka yang ingin melaksanakan ibadah seperti menunaikan haji, umrah ataupun bagi agama-agama lain untuk ritual masing-masing atau ibadat masing-masing. Senator Muhammad Afendi Mohamad mahu kerajaan terus melibatkan semua pemegang taruh yang terlepas dalam levy pelepasan berkenaan. Ia penting agar semua pihak terlibat berpuas hati dengan terma dan syarat yang telah diubah suai serta tarikh penguatkuasaannya. Hari semalam dan hari ini banyaklah saya tiap-tiap akta pindaan ini saya ucap terima kasih kerana akta ini semua baru-barulah lazim-lazimnya. Semua tahun 2018, 2019. Jadi baru tetapi telah menjalani pindaan. Baik, pendekatan holistik kini digunakan bagi projek rintis fasa 1 program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata sebelum ini pelaksanaan hanya melibatkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kini lebih banyak pihak tampil termasuk syarikat pencari kerja kecil dan besar. Ia bagi menyokong usaha kerajaan bagi menghapuskan miskin tegar pada tahun 2025. Jadi sudah berjalan rintis ini. Rintis kerana kita percubaan. Ini kali pertama kita ambil pendekatan bersepadu. Jadi kita akan belajar daripada kelemahan-kelemahan. Tambah beliau, 80 lokaliti kini terpilih untuk projek rintis BMTKM yang melibatkan 10 lokaliti masing-masing bagi Sabah dan Sarawak. Sehingga 31 Julai, bilangan miskin tegar di negara ini ialah 136,923 keluarga, manakala miskin 308,699 keluarga. Pengiraan semula nilai pendapatan garis kemiskinan PGK hanya boleh dilakukan tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata ia memerlukan satu kajian khusus yang melibatkan 92,000 keluarga. Menurutnya, kadar PGK sekarang dinilai berdasarkan beberapa kategori dimensi, antaranya miskin tegar, mutlak, dimensi serta relatif. Miskin mutlak ni apabila COVID melanda kita pada tahun 2020, kadar kemiskinan naik daripada 5.6 2019 kepada 8.4% pada tahun 2020. Miskin tegar yang amat miskin tadi daripada 0.4% pada 1%. Ya. Miskin kemiskinan itu kemiskinan mutlak. Satu lagi ukuran yang digunakan kemiskinan relatif. Ini adalah pendapatan satu keluarga di bawah pendapatan penengah. Pendapatan penengah pada tahun 2020 ialah kira-kira RM5,200. Jadi mana-mana keluarga yang pendapatannya kurang daripada RM5,200 dianggap miskin. Dan mengikut ukuran ini, kadar kemiskinan ialah 16.2%. Ini jarang-jarang kita gunakan. Digunakan oleh beberapa pengkaji termasuk ahli akademik. Yang kita gunakan ialah kemiskinan mutlak. Kajian bagi meminda PGK dilancarkan pada 1 Januari lalu dan akan berakhir Disember ini. Baik, kerajaan yakin ekonomi negara berada pada landasan yang kukuh untuk mencapai unjuran pertumbuhan terkini antara 5.3% dan 6.3%. Jelas timbalan Menteri Kewangan 2 Yamani Hafiz Musa, ia berikutan momentum pertumbuhan separuh pertama 2022 yang disokong oleh aktiviti ekonomi dan sosial yang lebih rancak. Dengan momentum pertumbuhan separuh pertama 2022 yang disokong oleh aktiviti ekonomi dan sosial yang lebih rancak, serta permintaan domestik dan luar yang terus merangsangkan berikutan peralihan negara ke fasa endemik, pembukaan semula sepadan antarabangsa, pasaran buruh yang semakin baik dan pelaksanaan projek-projek bersifat pelaburan, kerajaan yakin ekonomi Malaysia berada pada landasan yang kukuh untuk mencapai unjuran pertumbuhan terkini antara 5.3% dan 6.3%.
Dari sudut penawaran atau pengeluaran, sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80% kepada ekonomi negara kekal sebagai sektor utama yang menerajui aktiviti ekonomi. Pada separuh pertama 2022, sektor perkhidmatan terus meningkat sebanyak 9.2% berbanding 4.9% pada separuh pertama tahun sebelumnya. Prestasi yang amat memberangsangkan ini didorong oleh prestasi subsektor pengangkutan dan penyimpanan, perdagangan, borong dan runcit serta makanan dan minuman serta penginapan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Osman Aziz. 3 projek besar akan dilaksanakan di Kelantan bagi mengatasi masalah bekalan air terawat. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ia merangkumi pembinaan loji takungan air di Machang dengan kapasiti 500 juta liter sehari. Projek tersebut turut merangkumi 2 lagi komponen melibatkan kos 1.3 bilion ringgit. 2 lagi loji yang sedang dibangunkan ialah di kawasan Pasir Putih dengan kapasiti sehingga 50 juta liter air sehari dan 1 lagi di Pasir Mas. Meskipun kos bagi merawat air bawah tanah adalah tinggi, beliau berkata tarif air tidak akan dinaikkan bagi kegunaan domestik. Dan insyaAllah usaha yang sedang dibuat oleh kementerian, kita lihat bahawa kita berada atas track yang betul dan kita telah meluluskan untuk tarif air bagi bukan domestik, diluluskan dan mula operasi pada 1 Ogos tahun ini. Manakala untuk domestik, kita memahami situasi ekonomi rakyat, khusus rakyat, kerajaan menangguhkan ataupun tidak naik tarikh air untuk domestik dan kita hanya bagi kawasan-kawasan industri. Itu pun kenaikan sekadar RM5. Datuk Seri Tuan Ibrahim menjawab soalan tambahan Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah. Di Malaysia ni negeri yang paling Tiada kenaikan tarif elektrik bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2022 kepada semua pengguna di Semenanjung. Jaminan itu diberi oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Tambah beliau, kerajaan menampung kos keseluruhan subsidi berjumlah 5.8 bilion ringgit bagi mengekang kenaikan tarif elektrik tersebut. Mulai bulan Ogos, bil elektrik yang diterima oleh pengguna akaun TNB semuanya dicatatkan di bawah sini, bawah warna oranye ini, jumlah bil sebenar dan juga jumlah subsidi yang diberi oleh kerajaan. Tujuannya adalah supaya rakyat mengetahui sumbangan kerajaan dalam isu penjanaan elektrik, tarif elektrik, dan supaya kita bersikap lebih berjimat cermat dalam menggunakan tenaga elektrik ini. Semakan pelarasan tarif elektrik di bawah mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT yang berikutnya akan dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 30 Jun 2023. Datuk Seri Taqiyuddin menjawab pertanyaan Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof. Terima kasih. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT merancang untuk menyediakan mekanisme pemajuan kediaman bagi warga emas yang bercirikan kemudahan kesihatan, kemudahan rekreasi, kehidupan berdikari dan elemen kerohanian serta unsur budaya masyarakat Malaysia yang dapat diterapkan. Ia berikutan Malaysia dijangka menjadi negara tua pada tahun 2030 dengan 15.3% penduduk akan berada dalam lingkungan umur 60 tahun dan ke atas. KPKT juga melalui Plan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan perancangan fizikal warga emas yang memberikan panduan perancangan fizikal dalam merancang membangunkan dan mereka bentuk penempatan atau residensi warga emas yang memberi fokus kepada 3 jenis penempatan warga emas. Ini dia buku dia Datuk Seri Yang Tua, iaitu garis panduan perancangan fizikal bagi warga emas, mana khusus buku yang kita sediakan, iaitu meliputi pusat jagaan, pusat perumahan khas warga emas dan perumahan persendirian. Tambah beliau, trend global menunjukkan warga emas berkeinginan untuk kekal aktif, sihat dan hidup berdikari serta mengelakkan pengasingan sosial. Golongan itu juga memiliki tahap produktiviti yang tinggi selain berupaya menyumbang kepada pembangunan negara. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Senator Datuk Ras Adi Barazi.
Kementerian Pendidikan berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kebolehan guru dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP menerusi program pembangunan profesionalisme guru. Antara program yang dilaksanakan termasuk pendidikan sains, matematik dan sains komputer berasaskan inkuiri serta projek bimbingan eksekutif STEM-STEMAC. Bahan sokongan bagi pelaksanaan aktiviti di bawah projek STEMAC turut disediakan dalam bentuk modul e-pembelajaran iaitu modul pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek atau PBL STEM bersepadu yang mengandungi video, bahan bacaan, garis panduan dan contoh aktiviti. Tambah beliau, aktiviti PDP berkaitan STEM khususnya dalam amali sains adalah lebih mudah difahami dan menyeronokkan apabila dilaksanakan di luar bilik darjah. Justru Kementerian Pendidikan berusaha untuk memastikan makmal sains di setiap sekolah adalah lengkap dan selesa bagi tujuan tersebut. Pada masa ini, 1,216 makmal sains telah siap diubah suai dan dinaik taraf. Datuk Dr. Mah menjawab pertanyaan Senator Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa Sehingga 30 Jun 2022, 9 negara sedang aktif bekerjasama dengan Malaysia dalam pembangunan sektor halal di peringkat global. Negara berkenaan ialah Vietnam, Kemboja, Indonesia, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Rusia, Korea Selatan dan Jepun. Kerjasama tersebut adalah dalam bentuk pembangunan rangka ekosistem industri halal untuk mempercepatkan kerjasama ekonomi dan integrasi antara negara serta kesaling hubungan yang baik antara pasaran serantau di mana ia akan melonjakkan peluang pertumbuhan ekonomi yang melibatkan produk-produk dan perkhidmatan halal melalui pengembangan akses pasaran, galakkan aktiviti pelancongan mesra Muslim dan promosi pelaburan asing ke dalam negara masing-masing. Tambah beliau, perkongsian kepakaran industri halal Malaysia dilakukan secara strategik untuk membentuk ekosistem industri halal global yang lebih komprehensif. Berdasarkan Pelan Indo Industri Halal HIMP, industri halal global dijaga mencapai nilai $5 trilion menjelang tahun 2030. Datuk Lim menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zurainah Musa. Sehingga Jun tahun ini, 1,491 pesalah berjaya ditangkap menerusi operasi Samsing Jalanan yang dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan dan Perkosaan Trafik di seluruh negara. 21,258 saman telah dikeluarkan, manakala 2,200 kenderaan telah disita untuk siasatan. Senator Tuan Balus Subramaniam. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Datuk Jonathan Yassin berkata, pesalah jalan raya boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Objektif utama operasi ini adalah untuk memberi kesedaran dengan mengambil tindakan saman ke atas pesalah jalan raya. Pelumba haram ini boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu secara meluluh dan berbahaya sehingga mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sehingga Jun tahun ini, 1,096 operasi telah dijalankan dengan 1,491 pesalah berjaya ditangkap. 21,258 saman telah dikeluarkan, manakala 2,200 kenderaan telah disita untuk siasatan. Beliau menjawab soalan Senator Bala Subramaniam Nachiapan. Baik, berita Parlimen 16 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Mohan Chinasami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.